Gunung Baling merupakan sebuah gunung batu kapur yang terletak di Mukim Pulai, daerah Baling, Kedah. Gunung berbentuk C ini dengan ketinggian 546 meter turut dikatakan mempunyai 15 buah gua batu kapur. Gunung ini menjadi tarikan para hikers dan pendaki untuk melihat awan karpet di puncak gunung yang boleh disaksikan pada waktu pagi. Namun, di sebalik keindahan alam di gunung ini, terdapat 1001 kisah misteri yang telah dialami oleh peserta hiking. Salah seorangnya adalah Khairul. Kejadian yang dialami oleh remaja ini berlaku sekitar tahun 2016. Pada penghujung bulan 5 tahun 2016, Khairul dan 9 orang rakan yang lain termasuk kawan baiknya Amir bercadang mendaki Gunung Baling. Awal pagi Ahad, mereka bergerak seawal jam 3 pagi. Ekspedisi ini turut diikuti oleh seorang guide yang bernama Pak Cik Azlan. Sebelum naik, Pak Cik Azlan memberi sedikit taklimat supaya menjaga adab dan tata susila di dalam hutan. Antaranya adalah jangan memetik sebarang pokok kecil dan bunga di dalam hutan, jangan bercakap besar, dan jangan lupa untuk memeriksa peralatan masing-masing untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Permulaan perjalanan, mereka terpaksa melalui kawasan tanah leterik yang basah dan berlopak dengan takungan air kerana hujan pada sebelah malamnya. Laluan tanah leterik ini adalah kira-kira 600 meter. Walaupun terdapat tali untuk berpaut dan besi pemegang di sesetengah jalur, beberapa rakan Khairul tetap tergelengsur ke bawah kerana tanah yang sangat licin. Sungguh, cabaran mendaki di kawasan becak amat mencabar sekali. Setelah melalui kawasan tanah leterik, perjalanan mereka diikuti dengan jalan tangga yang berselut. Di kawasan bertangga ini, sedikit sebanyak mereka dapat merehatkan kaki buat sementara waktu. Hal ini kerana mereka tidak perlu memasang kekuda kaki seperti mana mendaki di kawasan tanah. Pembinaan tangga dan selusur untuk ke puncak amat membantu perjalanan mereka. Hampir sejam perjalanan, mereka berehat sebentar di pertengahan jalan yang dinamakan Gua Kambing. Khairul dan rakan-rakannya mengambil kesempatan untuk meninjau ke dalam gua. Mereka berjalan di sekitarnya. Suasana dingin di dalam gua menyapa tubuh mereka. Siulan angin menambahkan lagi ketenangan di situ. Dalam mereka asyik dengan pemandangan gua. Tiba-tiba, kedengaran bunyi monyet yang saling bersahutan diikuti dengan suara nyaring. Khairul dan rakan-rakannya saling memandang antara satu sama lain. Woi, bising ah. Amir bersuara menegur bunyi tadi. Khairul terus menepuk bahu rakannya itu. Mujurlah Pak Cik Azlan duduk agak jauh dengan mereka. Kalau tak, mungkin sudah naik angin orang tua itu dengan mulut celupa Amir. Setelah 15 minit berada di dalam gua, mereka meneruskan perjalanan. Di fasa ketiga ini, mereka perlu melalui batu besar. Laluan semakin mencabar kerana terdapat batu-batu kapur yang berlumut dengan permukaan tajam. Terdapat juga pokok buluh di sekitar kawasan ini. Khairul dan rakan-rakannya memanjat dengan berhati-hati.
Rombongan kumpulan ini terpaksa berhenti sekali lagi apabila Amir meminta izin untuk membuang air. Khairul ditugaskan untuk menemani Amir. Mereka pergi mencari tempat yang sesuai. Setelah 10 minit melepaskan hajat, mereka ingin bergerak kembali ke tempat ahli kumpulan yang lain. Baru sahaja hendak melangkah, mata Khairul tertangkap sesuatu di semak berhampiran. Makhluk besar dan berbulu serta bermata merah sedang memandang tajam ke arahnya. Badan Khairul menggeletar. Dia cuba memanggil Amir, tetapi mulutnya seakan terkunci. Fikirannya juga menjadi kosong. Amir terus berjalan ke hadapan tanpa menoleh. Dia masih menyangka Khairul di belakangnya. Amir rancak bercerita dan berborak, namun tiada apa-apa respon daripada Khairul. Lama kemudian, Amir mula berasa pelik kerana Khairul tetap berdiam diri. Sedangkan kawannya itu terkenal dengan mulut becoknya. Tiba-tiba, Amir terdengar suara orang menangis di belakangnya. Perlahan-lahan, Amir memusingkan kepalanya. Kelibat putih berambut panjang mengilai di belakangnya. Dia terus berlari sepantas kilat. Amir berlari jauh sehingga bunyi itu tidak dapat didengari lagi. Dalam kepenatan berlari seakan tidak cukup tanah, Amir ternampak Khairul yang sedang duduk di tepi pokok besar. Khairul merenung jauh ke kawasan semak. Amir tidak mahu menoleh ke tempat yang dipandang Khairul. Dia terus mengambil air mineral di poketnya. Amir berselawat dan membaca surah-surah pilihan. Lalu air itu disapu ke muka Khairul, seakan terjaga dari mimpi. Khairul terus memeluk Amir. Mereka berdua nekat mencari jalan keluar. Khairul dan Amir menyangka bahawa dugaan mereka telah berakhir, namun tidak sama sekali. Amir merasakan yang mereka sudah lalu di jalan yang sama lebih daripada 3 kali. Kabus tebal meliputi kawasan itu menghalang pandangan mereka. Mereka berasa seperti sudah hilang semangat. Tiba-tiba, suara azan sayup berkumandang. Rupanya, Pakcik Azlan yang mengarahkan rakan-rakan lain untuk melaungkan azan sambil mencari mereka. Alangkah lega Khairul dan Amir. Hanya Tuhan sahaja yang tahu perasaan mereka ketika itu. Kemudian, mereka meneruskan perjalanan. Akhirnya, mereka tiba di puncak gunung pada pukul 6:30 pagi. Khairul dan rakan-rakannya mendirikan solat subuh di puncak gunung. Mereka menikmati keindahan awan karpet yang memukau pandangan. Dalam pukul 8 pagi, mereka bertolak turun ke stesen pendakian di kaki gunung. Pendakian kali ini memberi pengajaran yang membekas di hati mereka. Amir sedar dan berasa kesal tentang kebiadabannya terhadap penghuni hutan.